And for me, that is kind of bullshit. This call is now being recorded. And for me, that is kind of nonsense, because it doesn't matter where did you go, it doesn't matter where did you learn, because pada akhirnya juga setiap usaha yang anda buat, yang anda lakukan untuk diri anda, yang akan membawa anda kepada fasa yang lebih hadapan. Jadi sekarang ni saya InsyaAllah akan habis 13 Ogos ni. Pada student-student saya yang ada kat sini, masuk kelas jangan tak masuk kelas. Okay, bersama di PSI, next semester is going to be my 3rd year. Banyak liku-piku, naik jatuh, banyak jumpa dengan orang, ada yang elok, ada yang tak baik, ada yang baik, ada juga yang tak baik dan sebagainya. Tapi itu yang membuatkan kita dapat ke hadapan, because you need to accept the facts that there is no sunshine and rainbows. The world is not black and white. Ada banyak benda-benda yang kita kena accept. Begitu juga dengan apabila kita berbicara tentang PDBR. Saya faham keadaan pelajar-pelajar yang terpaksa belajar di rumah, dan ada sebahagian yang menghadapi masalah internet, ada masalah yang terpaksa berkongsi peranti dengan adik-beradik yang lain, ada juga yang langsung tiada akses terhadap peranti, ataupun masalah-masalah teknikal lain seperti peranti rosak dan sebagainya. Saya sangat cakna dengan perkara-perkara tersebut, kerana whatever things that happen towards you all also happens towards my sides and also my friends when I was in uni. Ya cikgu. Okay. Saya nampak ni ada raise hand. Ada apa? Okay. Tak, saya nampak ada raise hand kat situ. Tak apa. Oh, sorry. So, apa yang jadi apa yang berlaku pada anda-anda semua ni, pelajar-pelajar saya ataupun mereka yang tak belajar dengan saya pun, apa yang anda berlaku sekarang adalah benda yang saya rasa juga. Because my previous semester was also quite hell. It was also tough for me. I even have a lot of breakout. I also degraded myself. I also have my own downtimes where I need to, re-catch up by myself, and I just mentally exhausted and burned. Terlebih dahulu, saya minta maaf sebab saya cakap bahasa Inggeris, because I was used to be a debater and currently also a debater. Ini saya nak promote diri saya kepada mereka-mereka di luar sana yang memerlukan khidmat bimbingan ataupun memerlukan khidmat penasihatan berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan pengucapan awam dan juga hal-hal perdebatan, boleh hubungi saya. Jadi apa-apa penasihatan yang saya buat is not based on the professional advices, nor I do be an appointed coach, but it's just based on my experiences. Itu saja. Saya saja nak promote, jual-jual diri. Okay. Jadi bercerita berkenaan dengan PDPR yang anda ada pelajar-pelajar semua ataupun guru-guru yang terpaksa hadapi sekarang, dan agak mengenalah dengan topik kita pada ini, itu bercerita tentang motivasi dan sebagainya. Saya percaya dalam keadaan pandemik yang kian meruncing dan kebanyakan orang sangat gusar dengan keadaan-keadaan yang melanda kita secara khususnya, akan ada berlaku masalah-masalah berkaitan dengan mental dan juga tentang diri anda juga. And itu yang pentingnya, ada motivasi pada diri anda. And I do believe that everyone have a struggle in terms of how you can try to maintain your motivation levels. And I do believe in that because I also sometimes have a problem regarding those. Jadi bercerita tentang motivasi, saya nak mengimbau kisah-kisah lama terdahulu bila mana berlaku when I was in matric. It was 2 years ago, I guess. So when I was in matric, saya kena buat program. Saya bukan badan pelajar. Waktu matric tu saya bukan badan pelajar. Saya just cuma seorang pelajar yang normal, tapi masih juga berdegil juga nak buat program juga. Jadi saya turun naik pejabat pendaftar, berjumpa dengan ketua pengarah dan sebagainya. Kemudian kami punya program disabotaj dengan sangat-sangat teruk dan disabotaj juga oleh badan pelajar sendiri. Jadi kami sangat terkejut. And then kami juga dapat severe mental breakdown and dapat pelbagai perkara juga. So waktu tu memang sangat-sangat sukar, and then during that times my father was already deteriorating, my late father. So waktu itu arwah ayah dalam keadaan yang tidak berapa okey, agak sedikit meruncing keadaan kesihatannya.
Jadi ia menambahkan tekanan. Tekanan dia maha-maha dahsyat. I don't know how to describe myself when I was in that time, during that times. It was so painful. I don't even know where's the person that could handle those, because it was too painful, and the pain itself is undescribable. That was during that time. But luckily, I have a friends. Ada rakan, sebab saya berada jauh dengan keluarga. Saya di Melaka, keluarga saya berada di Selangor. Jadi waktu itu saya ada rakan, dan rakan ni seorang ni yang sentiasa periksa saya, semak saya, okey ke tak, kamu okey ke tak, okey tak, boleh tak, duit semua. And that is the basics of the things, having a communications. I do acknowledge ada sebahagian murid-murid tingkatan 1 yang langsung tak kenal dengan rakan-rakan sekelas. Ada juga yang langsung tak pernah berbicara antara satu sama lain. And that is one of the reason why you have a very good teacher. Itu sebabnya kamu ada seorang guru kelas ataupun guru mata pelajaran mana-mana yang kamu rasa selesa untuk berbicara. Itu fungsi tugas seorang guru yang ada, berbicara, berkomunikasi dengan mereka. Because at the end of the day, semua warga-warga, staf-staf, tenaga pengajar, pendidik, kaki tangan di sekolah hanya ingin mengimpikan kejayaan dan kecemerlangan setiap pelajar-pelajar mereka. Saya tak pernah lagi jumpa mana-mana pendidik, because I did learn about education and I've met a lot of educators out there. Saya tak pernah jumpa lagi mana-mana pendidik yang biar je lah, lantak lah. Saya tak pernah lagi jumpa seumur hidup saya. Saya tak tahu kalau wujud ataupun tidak individu-individu yang berupa sedemikian, tapi saya percaya setakat ini mereka-mereka yang bergelar sebagai seorang pendidik benar-benar mendedikasikan diri mereka semata-mata untuk memastikan kejayaan dan kecemerlangan anak-anak muridnya. Jadi kepada setiap murid-murid yang sedang menonton ini ataupun pelajar-pelajar, jika kamu ada masalah, sebab saya percaya setiap pelajar itu ada masalah-masalah, ada rahsia-rahsia tersendiri. Baik masalah daripada segi keluarga, masalah daripada segi rakan-rakan, pelajaran, akademik, co-curriculum dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dapatkan seseorang yang boleh bantu anda, untuk bersama anda, mendengar anda. Mereka tak semestinya perlu membantu untuk menyelesaikan. At least dengan mendengar itu mampu membantu anda untuk menghilangkan ataupun sedikit mengurangkan tekanan yang anda hadapi. Dan itu adalah asas kepada bagaimana untuk kamu memotivasikan diri kamu. Kerana bila kita berbicara tentang motivasi, motivasi itu adalah satu nama yang sangat besar, perkara yang sangat-sangat besar. And it is not something that you can boleh ambil macam tu je. It is an effort, perlukan usaha yang sangat-sangat konsisten, perlukan kecekalan dan ketabahan, dan kamu perlu sedar tentang apa perkara yang berada di sekeliling kamu. Because that is the thing when it comes to motivation. Bila motivasi ini, saya selalu bercakap ataupun bercerita kepada rakan-rakan saya, because I once used to be PRS, pembimbing rakan sebaya, and during my time when I was in matric also, I also involved myself with like this organisation that really mementingkan akan hal sahsia pelajar. Jadi waktu itu kami selalu bertanya kepada mereka-mereka di luar sana, what do you feel? How do you feel right now? Apa perasaan kamu sekarang ini? Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Ada sebahagian yang berkata, saya tak tahu apa-apa. Saya tak rasa apa-apa. Saya hilang deria rasa. Deria rasa in the sense of not tak boleh merasa makanan ya. Deria rasa in the sense of tak ada perasaan, tiada emosi. And itu sangat parah sebab bila mana keadaan itu meruncing, ia boleh menjejaskan prestasi akademik anda, prestasi anda secara keseluruhan, baik secara profesional maupun secara tidak profesional. Dan sebab itu, saya sangat sarankan kepada mereka-mereka yang di luar sana, bila anda hadapi masalah, anda dapati diri anda berada dalam keadaan yang tidak mampu buat apa-apa, rasa tak ada semangat, tak boleh bangun, dah buat macam-macam pun rasa tak nak buat apa-apa, tak ada rasa motivasi untuk bergerak keluar, untuk meneruskan apa-apa aktiviti atau kerja di luar sana, tolong jumpa dengan orang-orang yang mampu memberikan bantuan kepada anda. Tak semestinya doktor, boleh juga jadi kepada rakan-rakan anda di luar sana. Mengadakan hubungan yang sangat baik, menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan setiap warga, dengan setiap individu dan setiap insan, mampu memastikan anda
dapat berada dalam satu track yang sangat positif. Because at the end of the day, kejayaan itu hanya untuk anda. Kejayaan usaha yang anda buatkan itu berbalik kepada anda. Dan bagaimana anda memastikan diri anda untuk berjaya mengatasi konflik-konflik yang ada itu yang akan memangkin anda untuk menjadi lebih baik. Tanya pada diri anda, what do I feel right now? Am I feeling numb? Rasa kebal? Tak rasa apa-apa? Ataupun rasa happy? Tanya dengan diri anda. Buat satu jalinan yang baik dengan diri sendiri. Belajar untuk hargai diri sendiri. Because when I was in psychiatric before, this is during my time when I was accompanying my friends. So she went to like this psychiatric ward and she really need a support. And I was there to help her during her hardship times. So when I was there, pergi ke sana, masuk satu ruang ward psychiatric itu, rakan ni cakap lah, bagi tahu aku dah tak boleh rasa apa-apa, aku perlukan ni, aku dah tak ada sebarang niat lagi nak buat apa-apa. And dalam satu tahap, rakan saya ini berniat untuk mencederakan diri sendiri. And that is not healthy, and that is why she seek for a professional help. And if that is ever a cross towards your mind, please do so. Please ensure yourself to seek whatever professional help that you have. Sebab itu, kalau kita lihat usaha-usaha yang dikeluarkan, macam di universiti saya, ada, kita panggil ni satu PFA, Psychological First Aid. So PFA ini bertujuan untuk memastikan ataupun untuk menganalisis ataupun mengenal pasti pelajar-pelajar yang mempunyai permasalahan supaya dapat boleh bagi bantuan. Kerana bila kita berbicarakan motivasi ini, memotivasikan diri untuk kehadapan, ia tidak mudah. Ia perlukan usaha dan juga konsisten yang tinggi. Anda perlu terus strive forward, perlu terus bergerak ke hadapan, berjalan, melangkah dan tidak berhenti. Tak mengapa kalau kamu perlukan masa downtime sehari dua untuk mengubat hati. It's okay to feeling not okay. Okay, some people said that in our very misogynistic society, some people said that tak boleh, kena juga, tak boleh nangis-nangis, lelaki tak boleh ni. Sebab kadang saya ada seorang rakan ni, dia sangat sakit kepala. He's learning physics and untuk sekolah physics kind of challenging, but when it comes to university levels, the physics become much more extreme in the sense that there's no even number there. Everything is just alphabet, but it turns out that the answer is just a number. Jadi dia sangat meruncing. Rakan saya menangis-nangis. Aku dah tak boleh buat ni, aku tak boleh buat. So what I just told him, okay, it's okay, rest for yourself 3-4 days, and then bangkit semula. And he did what I just told him. Rehat 3-4 hari, and then bangkit semula. And menjadi lebih positif, progresifnya. Dan itu yang kita mahu. Kita nak get rid. Kita nak memecahkan benteng misoginis yang ada. Okay? Because it is okay to not feeling okay. Kamu kena dengar apa hati kamu kata. Kamu kena dengar apa perasaan kamu rasa. Because itu adalah cara untuk pastikan diri kamu adil pada diri saya sendiri. It is no use for you to have a flying cars. It's no use to have a utopia. But at the end, kamu tak berlaku adil pada diri sendiri. Kamu berlaku zalim pada diri sendiri. Ia tak berbaloi, tak ada manfaat. Sebelum kamu keluar, pastikan kamu tidak berlaku zalim pada diri sendiri. Berlakulah adil pada diri sendiri dengan tidak membiarkan diri kamu untuk terus kekal di takut lama. Kerana hari demi hari, setiap makhluk itu berevolusi. For those my students yang belajar biology, saya harap fahamlah terma evolusi ini. Setiap makhluk itu berevolusi
daripada sekecil-kecil virus, mikroorganisma kepada sebesar-besar makhluk, manusia, ikan paus dan sebagainya, all of it were evolutionized. Semua makhluk itu berevolusi. Jadi, ia sangat tak normal jika kita terus kekal di takuk lama tanpa terus bergerak progresif ke arah hadapan. Sebab itu ada pernah kita berkata, ini pepatah yang saya pernah letak lah untuk fail yang dipertua di universiti, UPSI. I am the president for Gemasik. So my timbalan asked me, Man, Man, can you give us word of wisdom? So I just said to her, even a butterfly used to be a caterpillar. Apa maksudnya? Sedangkan rama-rama itu pun pernah ataupun datangnya daripada ulat beluncas ataupun ulat bulu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita semua ini yang pada sekarang yang kita rasakan diri kita ni tak ada apa-apa. Yang kita belajar pun takat ni, ini pun tak boleh buat, itu pun tak boleh buat. Tapi kalau kita terus usaha pergi ke hadapan, kita acknowledge diri kita sendiri, kita tak berlaku zalim pada diri sendiri, kita akan terbang menjadi rama-rama. Rama-rama yang cantik, sayap dia berwarna-warni. Because that is what you're supposed to do. Untuk tidak berlaku zalim pada diri sendiri. Sebab itu bila kita berbicara tentang motivasi, perkara yang paling asas bukanlah untuk bangun, untuk terus menulis, buat kerja, bukan. Perkara paling asas, akar seakar-akarnya adalah untuk memastikan yang kamu tidak berlaku zalim pada diri kamu sendiri. Apa contoh berlaku zalim? Contoh berlaku zalim mudah saja. Tak nak buat apa-apa. Kamu tak nak ke depan. Kamu rosakkan diri kamu. Terlibat dengan perkara-perkara tak bermanfaat. That is what we call as berlaku zalim pada diri sendiri. Sebab perkara-perkara itu tidak mendatangkan manfaat kepada diri kamu. Because at the end of the day, setiap warga itu akan dikritik. Tidak kisahlah dikritik secara penampilannya, secara etikanya, secara pemikirannya. Kerana kita hidup dalam dunia yang saling kritik mengkritik. I know it is very good for you to be a teenager. I was once you to be a teenager. And also, sekarang pun saya masih remaja. Yes, waktu fasa remaja sangat seronok. Siapa cakap tak seronok? Tapi kamu kena ingat dan kamu kena faham. Fasa remaja itu adalah fasa yang paling penting. Kita panggil a very crucial or critical phase for a human development. Fasa remaja adalah satu fasa perkembangan manusia yang paling penting. Penting kerana apa? Kerana pada zaman fasa remaja, pelbagai konflik yang kamu akan hadapi dengan masalah percintaan, masalah akademik, masalah dengan keluarga, masalah dengan kewangan dan sebagainya. Kita tak nafikan. Sebab itu yang ada dalam kajian. I was once used to be like doing like this very research paper where we need to like interview some of the audiences out there and talking about how their teenagers times that they will spend. And most of the people said that waktu remaja tak buat apa-apa. And it's very sad. It's very sad to hear that. Kerana zaman remaja itu adalah zaman yang tak apa kalau kamu buat salah. Sebab itu adalah fasa untuk kamu belajar. Tapi jangan kamu berterusan membuat salah. Tak apa buat salah, tapi sedikit janggal untuk berterusan membuat salah. Sebab itu fasa remaja ini adalah fasa yang sangat rumit. Pengkaji terdahulu menghabiskan masa berpuluh tahun untuk memahami manusia, terutamanya pada fasa remaja. Berapa banyak wang, masa, tenaga yang disumbangkan semata-mata untuk memahami fasa remaja yang sangat sukar ini. Dia sangat kompleks for those that learning psychologies, they would understand this.
because it's very hard. Jadi saya mohon kepada semua warga-warga, mereka-mereka yang sedang menonton, untuk pastikan setiap masa yang anda gunakan itu tidak disia-siakan. Because at the end of the day, kamu yang terima, kamu yang dapat atas apa perkara yang kamu buat. Memotivasikan diri seperti yang saya beritahu tadi adalah untuk tidak berlaku zalim pada diri sendiri. Bagaimana untuk tidak berlaku zalim pada diri sendiri? Berlakulah adil. Libatkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Forge forward, strive forward, do some things that gonna make yourself have at least some things that's gonna showcase whatever capability that you have. Because that's what you're supposed to do. And that's what we supposed to do. Memahami konsep motivasi ini mampu memacu kamu ke arah kecemerlangan. Siapa yang tidak nak kecemerlangan? Saya belum jumpa lagi mana-mana mereka di luar sana yang tak dambakan sebarang kecemerlangan. Sebahagian besar yang kami temu, sebab tu saya melakukan aktiviti kesukarelawanan di KL suatu ketika dahulu when I was in my uni, berjumpa dengan golongan transgender dan sebagainya. They said that they will regret, penyesalan yang tidak berakhir-akhir. They were old, mereka sangat tua, tapi mereka tiada ruang untuk keluar dari kawasan itu. Jadi kami khawatir kepada mereka-mereka, terutamanya pada mereka yang berada di fasa remaja, fasa yang sangat kritikal. Apa mereka terjerumus, terperangkap dalam satu kepompong yang tiada jalan keluar. Kami risau, kami sedih jika kami tak dapat bantu apa-apa. Kerana pada akhirnya yang boleh bantu anda semua adalah diri anda sendiri, bukan kami. Dan sebab itulah kita sentiasa membawa ataupun mengiltizamkan kepada setiap orang untuk faham asas apa itu motivasi ke arah kecemerlangan. Sebab kita faham dunia ini bukan hitam dan putih. There's no cupcakes, sunshine and rainbows everywhere. Kita faham dunia ini tak mudah dan dunia ini juga tak sukar. Berada di pertengahan, seimbang antara dua-duanya. Ada jahat dan juga ada baik. Tinggal kita pilih mana yang sesuai untuk kita dan membawa kita ke arah hadapan. Sebab itu Tuhan kurniakan akal fikiran kepada kita, membezakan yang jahil dan yang batil, membezakan yang buruk dan yang baik. Jadi, memahami konsep-konsep ini dapat memastikan kamu dapat terus ke hadapan. Tidak kisah secara akademik, tidak kisah secara apa-apa pun. Kerana apa yang penting adalah diri kamu. Apa yang penting adalah diri kamu. Setiap perkara yang kamu lakukan yang membawa kamu ke arah hadapan. Kita sebagai seorang penganut agama Islam sering diberitahu, diceritakan sebab tu kita menghadap ke rahmatullah, antara perkara yang akan dibawa adalah amalan-amalan yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebab itulah antara amalan-amalan yang membawa manfaat kepada orang lain itu perlu kita tanam dalam diri kita, perlu kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Kerana itu juga adalah saham kita. Untuk melakukan perkara-perkara ini, sukar jika kamu tiada motivasi diri untuk bergerak ke hadapan. Saya faham sekarang keadaan sangat sukar untuk semua orang. Dan sebab itu perlukan sebuah kumpulan sokongan. We call it as a support system. Perlu satu sistem sokongan untuk membantu antara satu sama lain. Sebab itu, bergerak ke hadapan itu
Tidak pernah wujud satu pepatah yang mengatakan hanya seorang yang bergerak ke hadapan. Kerana setiap pepatah mesti akan include sekali bergerak ke hadapan itu perlulah bersama-sama dalam satu kumpulan. Kalau kamu lihat ekosistem haiwan ataupun kingdom kerajaan haiwan, nanti kamu adik-adik yang bio tu nanti kamu belajar kingdom. Kalau kita tengok kingdom haiwan, serigala dan sebagainya, mereka bergerak dalam kumpulan, lead dalam kumpulan. Sebagaimana haiwan boleh lakukan perkara yang sama, sedikit janggal jika kita manusia yang lebih advance berbanding haiwan-haiwan primitif yang lain, kita manusia yang diberi akal dan fikiran untuk membezakan yang jahil dan batil, kita yang manusia diberikan kemampuan, kebolehan dan keupayaan untuk melakukan gerak kerja dengan kerelaan hati sendiri, tidak mampu ke hadapan tanpa mereka-mereka yang lain. We are not supposed to be a boss, but we supposed to be a leader. Kita bukan seorang ketua, tapi kita seorang pemimpin. Pimpin diri kamu. Pimpin diri kamu untuk ke hadapan. Cakap pada diri, I can do this, I can do that, and I can do those. Kerana itu semua adalah perkara yang boleh menguatkan jati diri anda. Walaupun sekarang belum lagi zaman kemerdekaan, let me tell stories when I was in Rotu. Latihan di Rotu sukar. Saya tak nafikan sangat sukar. Kebanyakan daripada kami daripada let's say like 60 kg boleh turun sampai 50 kg, 55 kg. Betapa dahsyatnya training di Rotu dalam masa seminggu 2 minggu je. Sangat dahsyat. Kami sangat down, tak boleh gerak ke depan. Tapi berbezanya dengan ketenteraan, kami dipaksa untuk motivasi diri sendiri. Saya belajar dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sukar. Belajar mengenal diri saya ini dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Dan saya tak nak mereka-mereka di luar sana yang lain dapat pengalaman seperti saya. Saya tak nak mereka di luar yang sana lain belajar dengan cara yang sukar seperti saya. Memang betul ada pepatah kata there is no success without hardships. Tapi kita kena ingat, kita kena jadi pintar, strategic. Because that's what a great people do. Pada mereka di luar sana, cuba selami diri sendiri. Memang benar, akademik itu sebahagian besar kata sekadar di atas kertas semata-mata. Tapi kamu kena faham, kalau kamu lihat sekarang pun, even those people that doesn't have any qualification that all have an audacity to saying something that they really don't know. Pendidikan itu adalah aset kepada negara. Kamu semua ini, pelajar-pelajar ini semua adalah pelapis generasi-generasi anak watan yang baharu. If you want to see our country, our nations to be the most successful countries in the next 20-30 years, then you need to start now. Kalau kamu nak pastikan keluarga kamu ataupun keluarga kamu sendiri bersama dengan pasangan masing-masing berada dalam keadaan yang selesa, memuaskan, dalam keadaan yang baik, kamu kena bermula sekarang. Dan untuk bermula sekarang itu datang daripada pendidikan. Ada sebahagian orang yang diberi kemudahan, we call it as a privilege. Ada orang ada kelebihan, ibu bapa kaya, boleh keluar duit macam-macam, tak kisah apa-apa. That is good for them. Tapi untuk kita yang langsung tiada apa-apa, yang berada dalam keadaan yang serba kekurangan, kita perlu usaha. Kerana kitaran kesusahan, kitaran kemiskinan ini akan terus berterusan
jika kita tidak menghentikan kitaran tersebut. Sebab itu kita perlu usaha dan usaha. Untuk memotivasikan diri itu memang susah. Sebab itu ada pepatah kata, there is no success without hardships. Dan sebab itu kita perlu berlaku ataupun bertindak secara strategik ataupun secara kritis. Menjadi seseorang yang terpelajar, yang mendapat pendidikan adalah satu anugerah dan satu keistimewaan yang ramai di luar sana mengetepikan. Kalau kamu lahir berada di luar negara yang mana tidak mengimplementasikan pendidikan wajib kepada anak-anak, kamu akan sukar. Kita lihat apa yang berlaku di negara-negara Selatan Amerika. Mereka itu tidak diberi pendidikan. Dan baru sahaja tahun ini, tahun lepas, mereka berjaya mendapatkan air bersih. Berjaya mencipta bekalan air bersih dengan teknologi yang sangat-sangat ringkas. Sedangkan kita di sini sudah 20, 30, 100 tahun maju lagi daripada mereka. Adakah ini anugerah keistimewaan yang kita bazirkan semata-mata? Kita tepuk, tanya pada diri sendiri. Because jawapan itu bukan pada saya. Jawapan itu pada anda. Jawapan itu pada anda. Sebab itu saya berkata, pendidikan ini pada mereka yang mendapatkan pendidikan, mereka sangat beruntung. Mereka sangat beruntung. Jika kamu keluar ke Sabah, waktu saya buat sukarelawan dahulu, if you go to Sabah, ada sebahagiannya yang tiada IC, tak boleh bersekolah. Ada sebagai ibu bapa tak nak hantar ke sekolah, and end up kitaran itu berterusan dan berterusan. Kekal di tempat yang sama, tidak ke hadapan. I did not critique indigenous society, but I just want to acknowledge that there are some people out there that are starving on the floor, in order for them to see the day after tomorrow. And I don't want to see any of the people here starving on the floor in order to see the day after tomorrow. Sebab itu, pada mereka yang menjalankan PDPR sekarang, ada peluang masuk kelas, buat kerja, buat latihan. Sebab apa yang kita buat ini untuk memastikan mereka-mereka di luar sana memahami konteks pengajaran dan pembelajaran. Ada sebahagian yang berkata, kenapa belajar ni? Tak guna apa-apa pun dalam hidup. Tak ada function belajar algebra and all this stuff. You can say that. But once you go out, you work with people, kamu bekerja dengan orang lain, kamu akan sedar setiap apa yang kamu belajar ini, walaupun dahulunya versi naif kamu yang berkata ini hanya sekadar di atas kertas, bila kamu melangkah keluar ke alam pekerjaan, bertemu dengan lebih ramai orang, barulah kamu sedar pendidikan itu bukan sekadar di atas kertas, tetapi membentuk mentaliti. Sebab itu saya selalu katakan kepada orang untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menuntut ilmu. Kerana pendidikan sepanjang hayat itu adalah untuk semua, bukan untuk pelajar semata-mata. Kadang-kadang kita keluar, kita kata macam ada like this older people, orang-orang dewasa kata, oh saya tak perlu belajar lagi dah. Itu adalah bongkak. Kerana setiap manusia itu penuh dengan kesilapan. Dan siapalah manusia tanpa kesilapan. Dan sebab itu kita kena terus belajar. Ini yang kita panggil pendidikan sepanjang hayat. Dengan belajar. Penat. Memang penat. Sangat penat. Even when I was in my universities, we have like this
professors, he's very old, like 80, 70 something I guess. Tapi tua lah, something mungkin dah bersara, mungkin tak. Ataupun dia adalah seorang penasihat something like that. Tapi sangat tua. Bila pergi ke pejabatnya, penuh buku. Sangat penuh. Dia sangat penuh. Saya tanya, buat koleksi ke, Prof? Saya kena sound lah, koleksi apa? Aku baca ni kot. Sebab dia selalu nak rasa diri muda. Profesor tu selalu rasa nak diri muda. Well, in fact, yes. Memang nampak jiwa mudanya. Sebab mentalitinya. Beliau mengabdikan diri untuk belajar. Untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan sebab itu mentalitinya tidak berkarat. Tidak berkarat. Sebab tu kita boleh kata your age doesn't define your maturity. Umur anda tidak mendefinisikan kematangan anda. If you want to prove that statement, then you need to learn. You need to work. Kamu kena belajar dan teruskan. Dan memang penat. Sebab tu perlu motivasi diri untuk melangkah ke hadapan. That's what you're supposed to do. After all, kalau kereta itu tak ada minyak, kereta tak boleh bergerak. Kalau kereta itu tak ada gas minyak enjin tu, kereta tak boleh bergerak. Statik, tidak berbunyi, tidak hidup, tidak mampu bergerak. Sama seperti manusia. Memotivasikan diri itu seperti satu makanan. Bila kamu tak cukup motivasi diri, kamu lemah, lesu, tak bermaya, tak ada sebarang tenaga, keupayaan untuk bergerak maupun bangun dari tidur. Bangun daripada katil kamu. Sebab itu, kamu perlu berlaku adil dengan diri sendiri. Kerana itu adalah asas untuk motivasi. To be fair with your own self. To be fair with your own body. Itu adalah asas dia. Bila kamu faham konsep asas mudah ini, saya percaya kejayaan itu bukan sahaja datang kepada anda. Ada sebahagian yang berlari, bergolek-golek datang menuju ke arah anda. Sebab itu adalah sifat, adalah fitrah kejayaan. Kejayaan datang kepada mereka yang mencari. Kejayaan datang kepada mereka yang mendambakan kejayaan dan kecemerlangan. Saya tak kata kepada mereka di luar sana, mereka tak berusaha, mereka tak berjaya. Sebab ada orang di luar sana diberikan keistimewaan, kelebihan. And that's what we call as istiraj. Ini dah masuk topik agama sikit. And that's what we call as istiraj. I'm not going to touch on that because that's gonna be like a very huge topic and I just have like less than 30 minutes to continue this session. Tapi pokok pangkalnya, untuk memastikan kamu ke hadapan, memang kamu kena terus bergerak, bangun, capai apa-apa benda yang kamu buat dan teruskan bekerja. Because that's what humans supposed to do. I'm not teaching you to be a robot. I'm teaching you to be a civilized, proper human. Sebab itu pada mereka yang berada dalam kitaran kemiskinan, kitaran kesusahan, kamu yang berada di sini yang perlu menghentikan kitaran tersebut. Benar, sebahagian orang hidup senang. Tak kisah pakai Dior Sauvage, tak kisah pakai Chanel, pakai Coach dan sebagainya. Tapi ada orang di luar sana yang terpaksa berkongsi telur dadar dipotong 4, makan bersama keluarga yang lain. Ada orang di luar sana campur kicap dan nasi semata-mata untuk tidak berlapar. Ini adalah hakikat. Hakikat memang pahit sebab ia kebenaran. Kebenaran itu memang pahit. Saya tak nafikan. Sebab tu kebenaran menyanggah di depan muka saya.
menembak terus ke hati saya, dalam-dalamnya. Pahit. Saya terduduk, terbungkang, sakit sebab kebenaran itu pahit. Tapi yang manisnya adalah bila kita menerima kebenaran. And that is the sweetest things that you've ever experienced, if you could ever experience those. Dengan acknowledge kebenaran hakikat ini, barulah kamu boleh sedar apa perkara yang kamu perlu buat untuk memastikan diri kamu dapat ke hadapan. Sebagai seorang, sebab konteks kita pelajar lah kan. Sebagai seorang pelajar, kalau kita tengok kepada falsafah pendidikan kebangsaan, ada 4 aspek utama yang perlu berkembang secara holistik, iaitu daripada aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek. Itu adalah perkembangan yang telah ditetapkan di bawah falsafah pendidikan kebangsaan. And I believe that if you ever spend your time during your school year, kamu memang akan berkembang menjadi seorang manusia yang holistik perkembangannya. Kerana setiap perkara-perkara yang diisi, disusun untuk kamu semua itu memang bermanfaat untuk kamu. Kerana kamu kena ingat, bila kamu meningkat dewasa, there's not many people out there that are going to help you. Tak ramai. Sebab kamu dah besar. Kamu bukan anak-anak kecil yang masih bertatih, yang perlu didukung, yang perlu dibuai. Kamu ini anak-anak yang besar, menjadi seorang yang dewasa. Ada sebahagian yang berumah tangga, ada sebahagian yang masih tidak ke mana. Untuk mereka yang masih dalam dilema, should I do this? Perlu ke saya buat ni? Tapi aku dah lewat. Aku dah tak boleh buat apa-apa. Aku dah sangat-sangat lewat. Exam dah nak dekat. Listen. There's no such thing as terlewat. Because ada satu pepatah yang kita panggil better late than never. Lebih baik daripada lewat jika tak pernah langsung. Kamu masih ada masa untuk perbetulkan apa yang kamu tak betulkan lagi. Kamu masih ada masa untuk terus mentelaah segala perkara yang ada. Dan saya percaya di luar sana ada sebahagian yang memang betul-betul fokuskan diri untuk kehadapan. Ada juga sebahagian di luar sana yang nak fokuskan diri untuk kehadapan tapi diberi ujian. Dan mereka tidak bernasib baik seperti rakan-rakan yang lain. Tapi ada juga di luar sana yang tidak diberi ujian, malah diberi kelebihan keupayaan, tapi hati masih angkuh, tidak mahu ke hadapan. Sejujurnya, jika itu perkara yang benar, untuk golongan ketiga, kamu perlu sedar, kamu perlu kecewa pada diri sendiri kerana kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. And that is not a good thing. Menzalimi diri sendiri tidak membawa apa-apa. Berlakulah adil, motivasikan diri ke arah hadapan. Kerana kamu kena ingat, kejayaan kamu itu bukan milik kamu seorang, tapi kejayaan kamu itu milik mereka-mereka yang berada di belakang kamu. Belum pernah mana-mana individu yang wujud yang berjaya semata-mata usaha sendiri tanpa sokongan, dorongan, pedoman dan juga tanpa tolakan daripada orang-orang lain. Mesti ada. Jadi jangan kita berlaku angkuh, jangan menzalimi diri sendiri. Buka mata, buka minda, selikkan hati. Jangan hanya kerana tangan kamu hendak mencapai awan, tapi malangnya tangan kamu tak capai. Kamu boleh susur banyak perkara di luar sana,
lihat, buka mata, keluar, lihat apa yang ada di sekeliling. Do you want to continue the circle? Do you want to stay at the same exact places? It's your answer, not mine. Jawapan itu pada anda, bukan pada saya. Jadi, to encapsulate all of these things, memberikan kepada kefahaman kepada anda-anda semua, kita faham, kita acknowledge keadaan yang ada, yang berlaku, yang meruncing sekarang. Kita faham keadaan-keadaan ini. Tapi, meskipun hakikat ini benar, pahit untuk ditelan, betapa sukarnya keadaan sekarang ini, itu tidak bermakna untuk kita terus duduk dan tidak berbuat apa-apa. Kerana kita perlu menerima hakikat ini, rasai kemanisannya dengan bergerak ke hadapan, melangkah ke hadapan. Because that's what we're supposed to do. It is true, sometimes we are feeling very down. We degrade ourselves. We humiliate ourselves. Tapi kena ingat, even it is okay to not feeling okay, it is not okay to constantly feeling not okay. Sebab itu pada mereka-mereka yang berterusan merasai diri mereka tak ada nilai, tak ada apa-apa, dan cuba macam-macam, tak boleh juga, seek help, dapatkan bantuan, hubungi sistem sokongan yang ada. Pada mereka yang bernasib baik di luar sana, kamu kena ingat, kejayaan itu bukan milik kamu seorang. Kejayaan itu adalah bersama-sama. There's no use if you have a flying cars, but you leave all the people behind. Because humans supposed to be a leader untuk memimpin mereka-mereka yang lain. That's what we should do. Anugerah demi anugerah diberikan. Kurniaan-kurniaan Tuhan telah berikan. Kemewahan telah diberikan. Sedar, faham dan acknowledge perkara tersebut. Fasa anda, fasa yang kritikal, kita faham. Tapi itu bukan alasan untuk mengatakan anda tak mampu ke mana-mana. Because there is so many people out there that even they are teenagers, walaupun mereka seorang remaja, mereka mampu ke hadapan. I don't know if that is you. It's your answer. Jawapan itu ada anda. Anda nak duduk di tempat yang sama, it's your choice. Anda mahu ke depan, is also your choice. No one's gonna stop you. Tapi kena ingat, apa perkara yang kamu lakukan pada fasa remaja yang sangat-sangat kritikal ini yang akan membentuk, menentukan keadaan anda when you grow older, bila anda menjadi dewasa. Sekali lagi saya ingatkan, pendidikan ini bukan sekadar atas kertas. Ianya adalah salah satu cara membentuk mentaliti anda. Sekarang mungkin tak nampak because there is so many format yang kamu kena ikut, teknik menjawab ini, teknik menjawab itu yang kamu kena ikut. Yes, I do agree with that. But notice, bila kamu keluar daripada sekolah, the first thing that you are going to miss is your own school. There's so many people out there, even my friends when we was in the same high school, even my friends said that they miss school so much and they regret that they didn't spend the whole times at school. Mereka menyesal tak gunakan masa yang ada di sekolah. And I don't want you to learn it in very hard way. Saya tak nak kamu rasai pengalaman pahit yang dirasai orang-orang lain.
Dan sebab itu saya berada di sini untuk bersama kamu menceritakan hakikat yang pahit, tapi dengan menerima jadi pahit, jadi manis. And that is a good thing that you should acknowledge. Gunakan masa yang ada untuk membuat sebarang transformasi diri pada anda. Believe in me, in the next 10, 5 years, in the next 5, 10, 20 years, you are going to say thank you to yourself. Kamu akan berterima kasih pada diri kamu sendiri kerana kamu telah berjaya tidak berlaku zalim pada diri sendiri. Tak salah untuk kamu rasa tak okey. Saya ulang sekali, tak salah untuk kamu rasa tak okey. Tapi untuk sentiasa rasa tak okey, there is something wrong. There is something wrong there. And you need someone to help you across your journey. Jadi, pada semua yang berada di sini, even sometimes kamu diberikan ujian yang berat, kamu diberikan dugaan yang sangat membebankan, kamu kena ingat, there's no such things as success without hardships. Kamu buat perkara itu semata-mata untuk kebaikan, manfaat untuk keluarga kamu dan sebagainya. InsyaAllah, kamu diberi kemudahan dan dikurangkan kesulitan dan sebagainya. Being here is not easy, you know, because I went to the universities and then I've met a lot of people there, and we also came from different backgrounds and then different races, different mother tongues. Belajar. Perbezaan itu mendamaikan. Tetapi tak ada apa yang mendamaikan jika sebahagiannya terpaksa gagal dan sebagainya kehadapan. Tak ada apa yang mendamaikan di situ. Sebagai orang akan rasa kecewa. Because supposedly, we should be success together. Kita perlu berjaya bersama-sama. Itu yang kita perlu buat. If you were in SVP or MRSMs or boarding schools, everyone there, we really work as together as a team to ensure everyone will be success. Dan budaya ini perlu diterap dari awal lagi. Seiring kamu memotivasikan diri kamu untuk tidak menzalimi diri supaya kamu dapat mara ke hadapan, seiring itu juga kamu perlu bersama dengan rakan-rakan kamu untuk pujuk mara ke hadapan. Perkara yang susah, yang sukar, pasti pada akhirnya berakhir dengan kemanisan. If you keep doing this, I can guarantee you that one day you are going to be successful. Kejayaan, kecemerlangan itu boleh ditakrif dengan pelbagai perkara. Sebagai orang kata, dapat menjadi seorang ibu yang baik itu adalah kejayaan pada dia. Sebahagiannya kata, dapat beli kereta baru itu adalah kejayaan buat mereka. Ada juga yang berkata, dapat pergi ke luar negara itu juga adalah kejayaan buat mereka. Tapi jika kita membuka kitab lama Sanskrit dan sebagainya yang ditulis oleh nenek-nenek moyang kita, oleh pekaji-pekaji di luar sana, kejayaan itu adalah apabila kita dapat berjaya membebaskan diri kita daripada dizalimi. That is the thing. Dan kerana itulah asas motivasi diri itu adalah untuk tidak menzalimi diri sendiri. Bila kamu tidak menzalimi diri sendiri, kejayaan akan datang kepada kamu.
kerana kamu membenarkan diri kamu daripada bebas dizalimi. And that is the thing that you need to acknowledge. Jadi sekarang pun dah 10.25. Saya akan kembali semula kepada Cikgu Taufik. But to encapsulate everything, just believe in yourself. Just make sure you did everything untuk memastikan diri kamu ke hadapan. Ingat, asas utama motivasi diri itu adalah untuk tidak menzalimi diri kamu. Kamu dapat lakukan, kejayaan datang kepada kamu meski dalam pelbagai bentuk. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, terima kasih Cikgu Aiman ya. Banyak sangat inspirasi ataupun banyak input-input yang Cikgu Aiman bagi kepada kita ya. Sangat-sangat bermanfaat kalau kita boleh kongsikan lah apa yang Cikgu Aiman kongsi dengan kita kan. Kita tengok respon-respon daripada kita punya peserta ya Cikgu Aiman. Ini peserta-peserta respon-respon kan. Okey, terima kasih atas perkongsian. Semuanya perfect, sangat baik. Gunakan aplikasi Zoom meeting agar pelajar lain dapat jam program yang menarik macam ni. Ya, minta maaf ya. Sebab ini first time Aiman ya, full house ya. Biasanya tak sampai full house. Paling tinggi pun 74 orang je peserta. Tapi dengan aura penceramah kita pada malam ni, kita boleh dapat sampai 100 orang dan saya percaya ramai nak masuk tapi tak boleh nak masuk kan. Kemudian melebihkan lagi program motivasi. Betul, kemudian ini antara peserta kita, siapa peserta kita kat sini, Darmindra. Dia kata, saya sangat berpuas hati dan amat bersyukur pada penceramah kerana memberikan motivasi kepada saya. Dan beliau telah membukakan mata saya kerana bagikan saya lebih faham kesusahan kehidupan dan kepentingan menghargai kehidupan sendiri. Banyakkan lagi program motivasi, boleh kembangkan lagi tajuk perbincangan untuk menaikkan semangat, buat aktiviti pada petang pukul 4 ataupun 5 kan, malam dah penat agaknya kan, tak kisahlah. Okey, kepada para pelajar sekalian, ada tak soalan-soalan yang nak dikemukakan kepada penceramah? InsyaAllah, kalau soalan kita akan bagi token lah insyaAllah. Nampak tak yang saya share tadi? Nampak kan? Nampak. Nampak. Okay. Nampak. Mana saya nak stop? Okey, nak stop sharing kat mana? Dah stop sharing belum? Cikgu dah stop sharing belum? Dah. Ada. Okay, so ada soalan silakan. Cikgu, Ataupun ada nak tanya. ya. Tanya Iman, Cikgu Iman, silakan. Bila kita bermasalah, kalau kita sering mengadu, nanti orang kata pula kita mengada. Macam mana tu? Iman, silakan. Oh, dia terkeluar sekejap ya. Baik. Okey, sementara kita menunggu penceramah kita masuk semula. Nama apa? Carol apa tadi? Carol Adam. Carol Adam. Bil Mazli. Kelas? Satu you tarik. Satu tulis you dekat tarik. Carol Adam, satu utarik ya. Cikgu ni Ya. jangan lupa. Okey, Carol Adam. Satu utarik. Okey, Cikgu Aiman dah masuk lah. Terkeluar balik. Sekejap ya. Okey, sementara kita tunggu Cikgu Aiman masuk semula, Cikgu cuba jawab untuk siapa ni, Adam. Dia macam ni lah Adam, hidup ni kita kena hidup jadi diri sendiri lah. Tak perlu, ada perkara kita tak perlu sangat fikirkan orang lain. Pernah kan kita dengar kisah ada satu sahabat Nabi ya, kalau tak salah Cikgu. Dia bawa kedai kan, dia ada anak dengan kedai. Dia ada tiga kat situ, dia, anak dia yang kecil, kemudian ada kedai kan. Satu masa dia jalan,
dua-dua berjalan, apa nama tu, dia dengan anak dia tarik kedai. Orang mengata, apalah dia kedai tak nak naik. Kan? Tak nak naik, apa nama tu, membazir je ada kedai tu, naik lah kan. Dia dengar suara orang cakap tu, dia pun naik. Kemudian dia lalu satu kampung tengok dua-dua naik. Teruk betul dia dua orang ni kan. Kesian kedai tu. Sampai dua orang naik kan. Sampai dua orang naik ada kedai tu. Kesian kat kedai tu. Dia dengar ayat tu, dia turun balik kan. Dia turun balik. Dia kata elok budak kecil tu yang letak duduk apa ni. Anak dia duduk kat kedai. Ayah turun bawah. Dia pun ikutlah orang kampung cakap. Anak duduk atas kedai tu. Lepas tu dia tarik kedai tu. Satu kampung lagi pula dia lalu. Orang kampung cakap, apalah anak dia tu kan, kesian ayah dia. Patutnya budak kecil lah turun, maksudnya ayah lah naik kedai. Maksudnya, lepas tu, dia pun ikut kan. Kata orang kampung tu, sebapak je naik, dia pula tarik kedai kan. Masuk kampung lagi berulang-ulang, macam tu lah kisah dia kan. Jadi nak kata hidup ni kalau apa, hidup ni kalau dengar cakap orang, memang pening lah, semuanya tak betul lah. Jadi semuanya tak betul, semuanya tak kena. So macam Pak Ikoman dah lah tak payah bawa kedai tu kan. Tak boleh kedai kita punya kan. Ada orang kata bawa kereta potong saga pun tak boleh. Naik kereta BMW pun tak boleh. Ikut kita lah kan. Itu harta kita. Yang penting hidup kita ni mardatillah kan. Nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cikgu, kenapa sekolah buat ujian untuk menentukan kepandaian kita? Yang golek itu ya. Tak sebenarnya sekolah buat ujian tu bukan nak menentukan kepandaian. Sebenarnya tu salah tadi. Kalau you all pernah bersama-sama dengan cikgu sebelum ni, exam oriented ni adalah sebab tu kita buang sebab you nampak macam tu. Tapi sebenarnya adalah untuk menguji tahap kebolehan awak. Sebab tu hari ni PBD kan, kita tak ada exam. Kita hanya menilai awak. Exam tu sebahagian aja, tapi sebahagian banyaknya dari segi pencerapan cikgu. Cikgu suka buat analogi buat macam nak masak nasi. Bila nak masak nasi, kena tahu kan, kita ada dulu kena ada nasi, kena ada berasnya, kena ada airnya, cukup airnya, cukup air, apa nama tu, apinya dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau air terlebih apa akan jadi, air kurang apa yang jadi. Itulah maksudnya nak ukur itu saja. Maksudnya nak ukur tahap you punya kemampuan, kebolehan tu sebenarnya kan. Tapi dia tidaklah sepenuhnya bahawa sebenarnya orang tu pandai tak pandai kan. Itu sebenarnya sebahagian kaedah saja nak mengukur you boleh menguasai ataupun tak. Contohnya antara soalannya 2 kali 2 kan, 2 tambah 2 jawapannya 4. Kalau dia jawab 2 tambah 2 jawapannya 8, kita tahu dah tahap kefahaman dia ataupun mungkin dia tersilap. Ada problem kat situ. Baik. Nanti cikgu nak call cikgu Aiman ni, apa yang berlaku. Tak masuk lagi. Sepatutnya dia main dah. Okey, saya dah masuk dah. Cuma laptop padam. Oh tadi, susu guna handphone. Saya pakai phone je ni. Boleh cikgu? Okey, silakan. Ada soalan ni, you kena jawab ni. You boleh jawab soalan seterusnya. Soalan yang mana tu? Okey, kita ambil yang Azharia dulu. Cikgu, saya ada soalan. Kalau kita belajar terlebih selalu pergi perpustakaan, lepas tu dipanggil budak nerd atau nerd. Oh, okey. Okey, silakan. Pada soalan yang diajukan oleh saudara Azhari Rizwan ini, kita kena faham dalam mana-mana mentaliti ataupun society ataupun masyarakat mentaliti kelas ketiga, kita lebih prominent untuk melabel orang. Dan sejujurnya itu adalah perkara yang tidaklah progresif dan tak ada perkara yang baik pun datang daripada melabel orang. Jadi kepada mereka yang telah dilabel oleh orang, saya rujuk juga kepada mereka di luar sana yang contoh nak kuruskan badan sebabkan dipanggil gemuk, dipanggilkan berisi dan sebagainya. Mereka juga kerap dilabel-label. Ataupun mereka di luar sana yang sedikit feminin, terutamanya kalangan lelaki, yang dipanggil lembut dan sebagainya, sotong dan sebagainya. Tak ada perkara yang baik datang daripada itu. Sebagai seseorang yang punya mentaliti kelas pertama, kita akan menyetankan atau kita akan persetankan sahaja tomahan-tomahan yang tidak berasas itu dan lebih berfikir ke arah hadapan. Kerana mereka-mereka yang memberi label itu
tidak membayar bil-bil kita. Mereka tidak melunaskan segala hutang-hutang yang kita ada. Dan mereka tidak ada apabila kita berada dalam kesusahan. Jadi lebih baik kita divertkan segala aura-aura negatif yang datang daripada sebarang label itu kepada perkara yang lebih bermanfaat pada masa hadapan. Wallahualam. Saya harap menjawablah persoalan saudara Azhari. Okey. Soalan yang seterusnya, Cikgu Aiman. Cikgu, macam mana kita nak bantu orang yang selalu membawa vibes negatif ke arah vibes positif, terutamanya dalam tujuan hidup dirinya? Baik, terima kasih atas soalan. Macam mana nak bantu orang yang selalu membawa night vibe ataupun aura-aura negatif ke arah vibe yang positif, aura-aura yang positif? Pertamanya, kamu kena sedar kamu adalah seorang manusia. Kamu bukanlah sebuah pusat rehabilitasi. You are a human. You are not a rehabilitation center. Jadi sebagai seorang manusia, memang kita kadang-kadang sedih, hati kita berkecamuk melihat mereka-mereka yang terus kekal pada kemumpung yang sangat negatif auranya. Kita boleh terus usaha dan terus usaha. Tapi seperti yang saya perkatakan tadi, dalam waktu saya panjang-panjang bercakap tadi, jawapan itu ada pada mereka. Jawapan itu ada pada mereka. Jika mereka masih tutup pintu mereka, tidak membenarkan kita daripada membuka pintu, walaupun kita ada kunci, kita tak boleh buat apa-apa. Kerana kita manusia. Kita bukan pusat rehabilitasi. Saya harap dapat menjawab ya soalan saudari. Terima kasih. Wallahualam. Okey. Seterusnya soalan, banyak soalan kita ni. Bagus, aktif. Kalau kita tak belajar ni, Azhar dia meluahkan perasaan je kot ya. Kalau tak belajar pula jadi bodoh pula. Bila buat baik tak boleh buat, buat baik tak boleh, buat jahat pun tak boleh. Satu cikgu dah beritahu. Kita pasal kedai tadi kan. Sama je. Okey, Ezra. Cikgu, macam mana orang tu nak cari tulang belakang dia sedangkan people around dia is toxic people? Okey, menarik soalan ni. Terima kasih yang mengajukan soalan. Okey, kamu kena sedar, dalam dunia ini, jika kita ikut statistik dan data, kita ada lebih daripada 7 bilion penduduk bumi ataupun manusia. Jika di Malaysia sendiri pun, kita ada lebih daripada 31 juta manusia. Dan kamu kena ingat, hidup kamu ini sentiasa bergerak ke hadapan. Masa itu tidak berpatah balik. Dan semakin kamu bergerak ke hadapan, semakin banyak orang yang kamu jumpa. Dan orang-orang yang kamu jumpa itu tidak semuanya zalim. Tidak semuanya kita panggil negatif. Sebab dalam setangkai buah, meskipun ada satu yang busuk, pasti ada juga yang elok. Begitu juga dengan manusia. Macam mana kita nak cari orang-orang yang baik walaupun sekeliling kita toksik? Kita ke depan, kita keluar. Jangan duduk dalam kotak yang sama. Bila kamu berada dalam kotak yang sama, kamu takkan jumpa dapat buka mata. And that is the thing. And how beautiful life it is. Wallahualam. Terima kasih. Okay. Seterusnya, cikgu sekarang ni berlaku pandemik COVID. Kita sebagai student sekarang hadapi PDPR untuk belajar online. Ada antara kawan kita yang tak dapat nak join PDPR sebab line connection lost dan macam-macam lagi. So macam mana kita as kawan baik ni nak tolong kawan kita untuk join kelas PDPR dengan lancar tanpa gangguan line internet? Oh, ini soalan-soalan maut ni. Baik. Seperti yang saya katakan, ada 3 golongan yang majoriti yang kita boleh nampak. Pertama, mereka yang diberikan dengan keistimewaan, anugerah dan kelebihan. Mereka salah, mereka dapat merasai kenikmatan. Yang kedua, mereka yang mempunyai masalah ataupun diberikan ujian dan sebagainya. Dan mampu bersama dengan rakan-rakan yang lain. Dan yang ketiga yang seperti saya cakap tadi, yang mereka langsung tak ada apa-apa, tak ada diberikan sebarang ujian dan sebagainya tapi tak nak buka mata ataupun ke hadapan. Baik, untuk mereka yang diberikan ujian sedemikian, sebagai rakan baik, sebagai rakan baik, komunikasi. Berkomunikasi. Kamu okey ke? Dia ni ke semua?
boleh share-share dengan rakan-rakan dan sebagainya. Kita faham dalam keadaan serba mencabar ini, menjadi seorang manusia adalah perkara yang paling bertanggungjawab yang kita boleh lakukan sekarang. Maka dengan perkara-perkara ini, atas inisiatif sendiri, kamu boleh saja menyumbangkan tenaga kamu jika kamu ada tenaga yang boleh disumbangkan, kudrat kamu dan sebagainya untuk bantu rakan-rakan. Gangguanlah internet lancar tak lancar, dia sangat sukar. Benda ini sangat sukar sebab dia sangat teknikal dan kita faham capaian rangkaian internet dan sebagainya bukanlah satu anugerah yang boleh dimiliki oleh semua orang. Dan sebab itu satu strategi alternatif yang baik dapat membantu mengurangkan sebarang risiko untuk rakan-rakan di luar sana tidak dapat bersama dengan anda-anda untuk melangkah ke hadapan. Wallah. Itu saja. Okey, soalan seterusnya cikgu daripada Amira Nabila. Cikgu, saya ada soalan. Bagaimana cara sewajarnya jika kita nak baca situasi di mana orang menghadapi masalah macam dibincangkan hari ini, tapi yang dengar masalah tersebut pula bagi respon yang tak sepatutnya. Kadang ada yang beri respon dengan mengutuk ataupun bergosip. Misalnya, macam mana kita nak beri respon yang berkesan kepada mereka yang menghadapi masalah tersebut? Okey, menarik soalan. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Baik, perkara ini jika kita nak perhalusi perbincangan dengan cara lebih lanjut, dia jadi panjang sebab memang ada dalam satu kita panggil like this one psychology punya subject that really dedicated untuk hal-hal memberikan khidmat penasihatan dan juga kaunseling serta bimbingan. Jadi saya tak nak mengulas secara sangat-sangat teknikal. Secara mudahnya, jika kita sebagai seorang rakan has been appointed by other person, rakan itu meluahkan. Apa yang kita boleh buat? Kita dengar. Kita dengar. Kita dengar. Jangan kritik. Sebab kita tak berada di tempat beliau. Kita tidak bersama mereka. Kita tak faham apa yang mereka alami. Apa yang berlaku pada mereka. Dengar, dengar dan dengar. Itu saja yang kita boleh buat. Are you okay? Do you need anything else? Perlukan apa-apa lagi? Apa lagi yang aku boleh tolong? Itu a genuine interaction between human. Bergosip, mengkritik, seperti yang saya cakapkan tadi, mentality kelas ketiga. Nothing good come from it and never comes anything good daripada perkara-perkara tersebut. Dengar, dengar dan dengar, belajar memahami, belajar untuk develop rasa empati dalam diri untuk memahami apa yang dirasai oleh orang lain. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Cikgu, macam mana nak tukar diri sendiri kita into a positive thinking? Contoh macam mana pemikiran yang malas atau tak ada semangat? Macam mana untuk tukar diri sendiri? Daripada apa? Kadang malas, lepas tu nak bagi semangat kan? Oh, semangat. Nak. Macam mana untuk tukarkan diri sendiri into positive thinking? Mudah saja. Bersama dengan mereka yang positif. Kalau kamu berkawan dengan pembuat besi, maka hampas-hampas bau tengik besi itu bersama dengan kamu. Jika kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, pembuat minyak wangi, bau-bau harum bunga mawar, sitrus dan sebagainya akan bersama kamu, akan melekat wanginya sampai ke pengakhiran hari. Jadi bagaimana untuk berubah kepada positive thinking? Bersamalah dengan mereka yang positif, auranya, luarannya, penampilannya dan dalamannya. Wallahu a'lam. Okay, alright. Seterusnya, teacher, how do I work up the courage to open up to people? Alright, so how do you want to have a courage to open up to people? So basically, open up to people is not easy. For some people, it's going to be very tough because it's not something that they usually did it or done about it. Jadi untuk kamu bersikap lebih terbuka, memerlukan masa. Dengan masa itu kita dapat tahu. Seperti biasa, macam mana dapat keberanian? Expose yourself.
berada, cuba. Kalau kamu tak ada langkah ke arah itu, kamu tak akan dapat untuk open up. Dan sebab itu kamu kena cuba. Tapi kamu kena ingat, tak semua boleh di open up. Only a trusted sources. Dan sebab itu, tanya pada diri kamu, siapa yang kamu percaya? If you really believe in that person, go ahead and try. I wish all for the best. Thank you. Okay, so soalan seterusnya daripada Umairah dengan Azhari ni lebih kurang sama je sebenarnya. Cikgu, saya ada soalan, kalau seseorang murid itu mereka murid kurang pandai, beliau rasa dia tak hebat berbanding kawan beliau. Apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang murid jika hadapi masalah berikut? Okay, berkenaan pandai tak pandai. Okay, kita kena get rid of the mentality ya. Maaf saya ni. Kita kena get rid of the mentality saying that, oh, dia ni pandai, cerdik. Oh, dia ni kurang pandai. Kamu kena ingat, dalam dunia ini kita ada 9 intelligent, 9 jenis intellectuality. Ada yang sangat pandai berkenaan matematik, aritmetik. Ada yang sangat pandai dengan perkara-perkara teknikal, gear, skru dan sebagainya. Ada yang sangat pandai dengan notasi muzik dan sebagainya. Kalau kamu seekor ikan dan kami hukum, kritik kamu, nilai kamu dengan keupayaan kamu untuk terbang, janggal di situ bukan? Begitulah juga mereka-mereka yang lain. Setiap mereka itu ada anugerah masing-masing, ada kebolehan masing-masing. Jangan banding membanding. Mentaliti ini ada dari zaman saya kecil sampailah sekarang. Daripada zaman ibu saya kecil sampailah sekarang. Mentaliti banding membanding, pandai tak pandai. Anak aku SPP, anak aku MRSM, anak aku TESOL, anak aku medik. Just read all of those mentality. Kamu yang kena mula daripada sekarang. Buang mentality itu. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan banding-bandingkan. Semua orang ada kelebihan, keupayaan masing-masing. Kalau bukan akademik, perkara lain. Kalau bukan kepimpinan, mungkin kurikulum. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okay, so begitulah persoalan-persoalan yang telah dijawab oleh saudara Cikgu Aiman tadi ya. Ni mungkin Azharil ni sebenarnya mungkin cikgu nak tambah kalau apa nama tu, Azharil ni tanya, dia kata, cikgu saya ada satu soalan, kalaulah saya ataupun diri sendiri dimaki, diejek dan sebagainya, jadi kita menjadi stres dan dapat kemurungan, jadi macam mana nak selesaikan masalah tu? Jadi sama je macam kisah kedai tu. Dalam hidup ni pelajar-pelajar sekalian ya, apa yang berlaku tu sebenarnya bukanlah perkara yang penting sangat. Apa yang menyebabkan kita terjejas, menyebabkan kita sedih, murung ni bukan sebabkan event tu, peristiwa tu tadi. Tetapi adalah disebabkan bagaimana kita respon dengan peristiwa tersebut. Yang ni yang pendekatan kaunseling tadi. Sebab awak pergi mana-mana pun, awak duduklah kat Kampung Tengah ke, lepas tu kemudian awak dah membesar duduk di Langkawi ke, you duduk kat London ke, kota London, you akan jumpa situasi yang hampir sama, iaitu tentang soal kemiskinan, soal rasa sedih, bergaduh dengan kawan, kecil hati dengan pasangan, kecil hati dengan adik-beradik. Situasi itu akan lebih kurang sama saja. Tapi apa yang penting adalah bagaimana you belajar. Semalam kita belajar tentang iaitu personality diri semalam tadi kan. Kalau you seorang yang memang sangat agresif, you akan bertindak secara kasar. Atau kalau you seorang yang bersifat personality you adalah seorang yang pasif, maka you cenderung untuk mencederakan diri sendiri. Itu yang berlaku lah. Jadi macam mana cikgu nak uruskan isu tu? Kat sinilah perlu dapatkan bantuan kaunseling. InsyaAllah cikgu akan ajar bagaimana cara berfikiran yang betul, yang rasional ya. Bukan cerita kalau bahasa tadi Cikgu Aiman sebut tadi, macam mana berfikir secara positif. Kalau kaunseling, cikgu akan ajar cara yang rasional. Bila kita berfikir cara rasional, maka kita akan reduce. Memang dalam hidup ni kita nak semua benda kita nak dapat. Jadi bila kita tak mengakui bahawa dalam hidup ni bukan semua perkara kita dapat, maka kita akan rasa sedih. Ya, contohnya, cikgu saya tak sepatutnya dimarahi. Jadi cikgu akan bertanya dengan kamu semua kan, bagi bukti, bagi contoh, siapakah orang yang tak pernah dimarahi orang?
Ya. Siapakah kalau cikgu saya dibenci? Bagi tahu saya. Siapakah manusia yang tak pernah dibenci oleh orang lain? Rasulullah SAW sendiri pun, Nabi Muhammad pun dibenci oleh Abu Lahab, dibenci oleh Abu Jahal, dibenci oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Maksudnya tak ada yang maksum. Dalam hidup ni tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita mengakui bahawa dalam hidup ni memang takkan ada orang suka kita, that's fair, itu biasa. That's normal kan. Kita tak boleh nak paksa orang suka pada kita. Siapa-siapa pun macam tu. Baik cikgu ke, baik cikgu Aiman ke, semua sama juga. Rasulullah pun macam tu juga. Tapi isu sekarang ni adalah ramai mereka yang sedih dan kecewa. Hanya segelintir saja yang tak suka dia. Tetapi dia rasakan semua orang tak suka dia kan. Yang dia ada konflik dengan kawan 2-3 orang saja. Tetapi dia rasa satu kelas tak suka dia. Satu sekolah tak suka dia kan. Dan kaunseling cikgu akan tanya, sebutkan nama-nama orang yang tak suka awak. Habis-habis pun 3 nama je. Yang lain okey je, tak ada apa-apa pun kan. Itulah cara fikiran secara rasional. Baik. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih sekali lagi dengan Cikgu Aiman atas kesudian berkongsi dengan kita pada malam ni, slot motivasi insya-Allah. Ingat ya, kita akan bersama juga dengan Cikgu Aiman, ada 2 slot lagi bersama dengan Cikgu Aiman, iaitu 2 tajuk. Pertama tajuk berkaitan seronoknya belajar sains, yang seterusnya adalah semangat, bagaimana nak membina semangat perwira, semangat kekuatan, resilience. Semalam kita cakap tentang soalan ketahanan, bagaimana nak bina semangat keperwiraan tu, cintakan pada tanah air. Dan menuntut ilmu ini adalah salah satu cintakan tanah air. Semoga dengan perkongsian pada malam ini semuanya dapat manfaat dan kita mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada Allah SWT. So jaga diri ya, jaga SOP, bagi tahu ke ayah ke mak yang selalu keluar rumah tu bila balik bersihkan ya, sebab ini varian Delta semakin agak mengganas. Kabar ni yang terbaru varian Lambda pula ya. Nama kelas kita kan Lambda, Delta semua tu semakin mengganas. So kena lebih berhati-hati insya-Allah. Semoga semuanya akan selamat. Sijil tak ada ke cikgu? Sijil tak dapat lagi ya? Sijil ada, masuk link tadi. Dah masuk link belum? Sepatutnya ada, cumanya nanti cikgu tengok dia belum generate kot ya. Sijil tak generate. Cikgu dah generate dah. Sebenarnya cikgu dah buat contoh, tapi nanti cikgu tengok balik apa yang berlaku dengan sijil cikgu. Cikgu dah generate dah. Contohnya ni, cikgu dah buat testing dah ada sijil dah. Sijil ni macam ni contohnya kan. Tapi tak apa, nanti cikgu akan kalau ada apa-apa masalah cikgu akan email lah to kawan-kawan daripada yang cikgu sekolah luar, sekolah daripada mana ya? Pelajar yang pada sekolah luar, sekolah daripada sekolah mana ya? Boleh cikgu tahu? Ada yang pada Pahang. Okey, baik. Tak apa, yang pelajar luar pun boleh, jemputan luar. Cikgu ada buat jemputan luar pun ada. Okey, alhamdulillah, Pahang, Selangor. So kalau boleh bagi maklumat dekat cikgu, bagi kat saya, kalau ada 5 sekolah, program ni akan banyak negeri. InsyaAllah program ni akan kita naik taraf sebagai program negeri. Kalau ada cukup 5 negeri, program ni jadi program negeri lah. So saya ada banyak penyertaan daripada sekolah lain di negeri. CJEP tu cikgu akan bagi tahu kat PPD. Dan program kita ni bukan bertaraf sekolah lagi tapi bertaraf negeri insya-Allah. Okay, insya-Allah. Okay, kita jumpa lagi akan datang. Terima kasih Cikgu Aiman. Ada last sekali nak beritahu apa-apa kepada kita peserta kita? Cikgu Aiman? Saya cuma nak kata terima kasih mereka semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Diharapkan anda semua mendapat perkongsian bermanfaat dan urusan anda sekalian diberkati dan seperti biasa, ucapan sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin, jaga diri, stay at home, wear your mask, sanitize your hand regularly. Remember, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Okey, bye-bye. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu, terima kasih cikgu. Alright, sama. Okey, nantikan program kaunseling. Cikgu akan lagi ada banyak lagi program insya-Allah minggu ni. Padat. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.
Salam tuah. Halo Taib. Hello. Terima kasih cikgu. Okay, sama Ain Syamila.